Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Harap semua murid 3 Gamma dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi bertemu lagi kita bagi PDPR Matematik. Jadi saya akan teruskan pembelajaran kita. Untuk recap kembali apa yang awak dah belajar pada minggu-minggu sebelum ini. Saya telah mengajar anda cara untuk mencerakinkan nombor. Jadi seterusnya pada minggu ini kita akan masuk kepada tajuk banding nombor. Awak boleh merujuk buku teks awak muka surat 9. Kita tengok soalan yang pertama. Jualan sempena Hari Kebangsaan. Mula-mula kita ada topi sebanyak 967, bendera sebanyak 1835, lencana sebanyak 1249, rantai kunci sebanyak 1217. Soalan dia. Apakah yang dijual lebih banyak, topi atau bendera? Kita nak bandingkan antara dua, topi dan juga bendera. Yang manakah yang lebih banyak? Topi dia telah menjual sebanyak 967, manakala bendera 1835. Untuk topi ini 967, kita lihat kita hanya ada 3 digit. 1, 2, 3. Manakala bagi bendera kita ada 4 digit. 1, 2, 3 dan 4. Jadi nombor 4 digit lebih besar daripada nombor 3 digit. Kerana 4 digit ni dia sudah masuk pada rumah ribu. Bagi nilai nombor 3 digit ianya hanya baru ratus. Jadi kesimpulannya 1835 lebih besar daripada 967. Jadi jualan bendera lebih banyak berbanding dengan jualan topi. Kita tengok contoh yang seterusnya. Bandingkan 1835 dengan 1249. Yang manakah lebih kecil? Dia nak bandingkan dua nombor ini dan dia nak yang lebih kecil. Jadi nombor-nombor ini dimasukkan dalam rumah nombor bermula dengan 1835 diikuti dengan 1249. Bila kita nak bandingkan nombor, kita akan bermula dengan rumah paling besar. Iaitu rumah ribu. Bila awak tengok kat rumah ribu, kita ada nombor 1 dan nombor kedua juga digitnya 1. Jadi nilainya adalah sama. Bila sama, kita pergi rumah yang seterusnya, iaitu rumah ratus. Kita bandingkan. Yang atas ni 8, yang bawah 2. Jadi soalan nak nombor yang lebih kecil. Jadi kita cari antara dua nombor ni, kita bandingkan yang mana lebih kecil, 8 atau 2. Semestinya 2 lebih kecil. Bila 2 lebih kecil, maksudnya nombor yang berada di bawah ini adalah nombor yang lebih kecil lah. Ni nombor ni. 1249 lebih kecil daripada 1835. Itu kesimpulan yang kita buat berdasarkan perbandingan antara dua nombor ini. Tengok soalan terakhir ni. Dia suruh nombor manakah yang lebih besar? 1249 atau 1217? Bincangkan. Contoh. Contoh ni kita buat perbandingan. 1249 dan nombor kedua 1217. Kita nak bandingkan antara dua nombor ni, kita nak yang lebih besar. Soalannya lebih besar. Jadi kita bermula dengan rumah ribu. Nombor di atas 1, nombor di bawah juga 1. Jadi nilainya sama. Bila sama, kita pindah ke rumah seterusnya, iaitu rumah ratus. Yang atas 2, bawah pun 2. Masih juga sama. Bila sama, kita teruskan ke rumah ketiga, iaitu rumah puluh. Yang nombor di atas 4 digitnya, nombor di bawah digitnya 1. Soalan nak yang lebih besar. Jadi antara 4 dengan 1,
4 lebih besar. Jadi nombor yang berada di atas ni adalah lebih besar berbanding pada nombor yang berada di bawah, iaitu 1249 lebih besar daripada, sekejap Okey. 1249 lebih besar berbanding 1217. Okey, ini apa yang kita boleh buat kesimpulan. Bila kita bandingkan antara dua nombor ini. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey. Diberi 2858 lebih besar daripada 2855. Kata lebih besar. Lebih besar daripada 2855. Tunjukkan pada garis nombor. Okey. Sekarang ni dia letakkan nombor ini pada garis nombor. Bermula dengan 2854 sehingga 2860. Okey. 2858 berada di sini. Okey, manakala 2855 berada di sini dan 2858 berada di sini. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, 2858 lebih besar berbanding 2855. Kerana bila dilihat pada garis nombor ini, 2858 berada di sebelah kanan berbanding 2855. Jadi penyataan di atas ni betul lah. 2858 lebih besar daripada 2855. Okey, murid ni ada beri keterangan, semakin ke kanan nombor semakin besar nilainya. Jadi 2858 lebih besar daripada 2855. Okey, kemudian dia ada bagi, sebut dua nombor yang lebih besar daripada 2860. Dia nak nombor yang lebih besar daripada ini, 2860. Okey, secara mudahnya selepas 2860 kita ada 2861. Sehinggalah kepada seterusnya dia nak dua nombor. Okey, kita boleh ambil 2861, 2862 dan seterusnya ke atas. Semakin ke kanan, ianya itu nombor adalah yang lebih besar daripada nombor yang berada di sebelah kiri. Okey, cuba kita tengok latihan ini. Cuba ini. Nyatakan nilai yang lebih besar. Okey, A. Antara ini dengan ini, yang mana lebih besar? Okey. Untuk untuk yang A, yang sebelah kanan, sebelah kiri ini, berapakah nilai dia? Okey. Yang ini nilainya 1000, 2000. Jadi kita ada 2000. Kemudian ratus, blok 100 hanya ada 1, jadi 1100. Okey. Puluh kita ada 1, 2000 dan sah kita ada 3. Jadi kita dapat 2103. Okey. Tengok lagi satu pula ini. Untuk blok 1000 kita ada 1, 2, 3. Jadi 3000 diikuti dengan ratus kita tak ada, sifar. Puluh juga kita tak ada, sifar lagi. Kita hanya ada sah. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9. Okey. Soalan dia nak yang lebih besar.
Jadi antara dua ni 2113 dengan 3009, yang mana lebih besar? Okey, kita nak bandingkan nombor. Kita masukkanlah dekat rumah nombor ni. Bermula dengan 2113 diikuti dengan 3009. Okey, antara dua nombor ni dia nak yang lebih besar. Kita bermula dengan petak ribu. Yang atas ni digitnya 2, yang bawah ni 3. Jadi ini adalah nombor yang lebih besar. Jadi nombor yang berada di bawah ni lebih besar daripada nombor yang berada di atas. Maksudnya antara dua ni yang lebih besar adalah yang ini. Ini adalah yang lebih besar. Yang berada di sebelah kanan ni. Sebab nilainya adalah 3009. Yang ini hanya 2113. Okey, cuba kita tengok dekat-dekat ni pula. Ini kita buang dulu. Okey. Untuk dekat-dekat ini, okey, kita mula sini. Rumah ribu hanya satu manik berada di bawah, berdekat, diletakkan dekat dengan garis di tengah. Jadi nilainya 1. Okey, 400 kita ada manik yang di atas, nilainya 5. Kemudian rumah puluh ni 4 manik di bawah, nilainya 4. Dan nilai sah 1 manik di atas ni, nilainya 5. Okey, untuk nombor yang kedua kita ada 1 manik berdekatan dengan garis tengah, nilainya 1. Untuk rumah ratus, 1 manik di atas, 5. Untuk rumah puluh, 3 manik di bawah, nilainya 3. Dan rumah sah kita ada 1 manik atas dan 2 di bawah. Di atas ni 5, 6, 7. Jadi rumah sah 7. Okey, jadi kita ada 1545 nak dibandingkan dengan 1537. Okey, soalan dia yang mana lebih besar? Okey, kita bermula dengan rumah ribu. 1, 1, jadi sama digitnya. Kita pergi rumah ratus, 5, 5 juga sama. Kita berpindah ke rumah puluh, 4, 3. Jadi 4 lebih besar daripada 3. Jadi nombor yang berada di atas ni lebih besar daripada nombor yang berada di bawah. Maksudnya yang di sebelah kiri ni lah, dekat-dekat sebelah kiri ni nilainya lebih besar daripada dekat-dekat yang sebelah kanan. Okey, kemudian kita tengok yang nombor 2. Nombor manakah yang lebih kecil? Okey, saya minta maaf, yang tadi ni ini namanya bukan dekat-dekat, ini adalah semua. Saya dah tersilap. Okey, jadi yang kedua, nombor manakah yang lebih kecil? A, 3408 dengan 3296. Yang mana yang lebih kecil nilainya? Okey, masukkan dekat rumah nombor ni, senang. 3408. Kemudian 3296. Okey, dia nak yang lebih kecil. Ingat soalan yang ni dia lain daripada yang atas. Yang atas nak lebih besar, tapi yang ni dia nak lebih kecil. Okey, sama juga kita bandingkan kat rumah ribu dulu. 3 dan 3 sama di nilai digitnya. Pergi rumah ratus, yang atas 4, yang bawah 2. Jadi dia nak yang lebih kecil, 2 lebih kecil daripada 4. Jadi nombor kedua ini lebih kecil daripada yang sebelah atas. Jadi kita boleh buat kesimpulan 3296 lebih kecil berbanding 3408. Ini kesimpulan yang kita buat berdasarkan perbandingan antara dua nombor ini. Okey, yang inilah 3296 lebih kecil daripada 3408. Kita tengok B pula. 5670 5,670
kita nak bandingkan dengan 6,712. Okey, dia nak yang lebih kecil. Tengok rumah ribu. Yang atas digitnya 5, yang bawah digitnya 6. Jadi 5 lebih kecil daripada 6. Jadi kesimpulannya, nombor yang berada di atas ini 5,670 lebih kecil berbanding 6,712. Ini kesimpulan kita buatlah. Jadi antara dua nombor ni yang lebih kecil adalah yang ini. Untuk yang tadi ni, yang lebih kecil yang ini 3,296. Okay, saya harap awak semua boleh faham untuk perbandingan antara dua nombor. Jadi seterusnya kita pergi kepada susun dan bilang nombor. Okey, kita tengok ni, projek tanaman semula. Pokok bakau sebanyak 3,000 pokok. Pokok kelapa sawit 3,100. Pokok getah 2,800 dan pokok kelapa 2,900. Okey. Apakah nombor yang paling kecil? Apakah nombor yang paling besar pula? Okey, mula-mula ditanya apakah nombor yang paling kecil dan kemudian ditanya pula yang manakah yang paling besar. Okey. Anda ada 3,000. Okey, ini ada kuboid 3,000, ada 1, 2, 3. Kemudian anda ada 3,100, 1, 2, 3, 3,000. Blok ribu kita ada 3. Kemudian kita ada blok yang ratus ada 1, 3,100. Kemudian yang ini kita ada 2 blok 1,000 dan kemudian kita ada 8 blok 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang terakhir kita ada 2 blok 1,000, jadi nilainya 2,000. Ratusnya blok 100 kita ada 9. 2,900. Jadi antara keempat-empat nombor yang manakah yang paling kecil? Okey, kalau awak bandingkan semua ni, yang paling kecil yang ini 2,800. Jadi mana pula yang paling besar? Yang ini 3,100. Okey, kita tengok penerangannya di bawah. Susun nombor paling kecil hingga paling besar. Okey, bila kita susun nombor paling kecil kepada yang paling besar, kita bermula dengan yang paling kecil lah, 2,800, diikuti 2,900, kemudian 3,000 dan yang paling besar 3,100. Manakala yang sebelah kanan ini adalah susun nombor paling besar hingga paling kecil. Bermula 3,100, menurun kepada 3,000, turun lagi kepada 2,900 dan pergi ke yang paling kecil iaitu 2,800. Okay, jadi yang sebelah kiri ini disusun daripada paling kecil kepada paling besar dan yang sebelah kanan dia menurun secara menurun, besar kepada yang kecil. Okay, dia tulis balik kepada tertib menaik. Tertib menaik maksudnya kecil kepada besar. Bermula 2,800, kemudian 2,900, 3,000 dan 3,100. Bila kita menulis dalam tertib menurun, kita bermula dengan nombor yang paling besar iaitu 3,100, diikuti dengan 3,000, kemudian 2,900 dan 2,800. Okey. Budak lelaki ni kata bilang 100, 100. Okey. Nombor paling kecil ialah 2,800 dan nombor paling besar ialah 3,100. Inilah. Okay. Jadi ini cara kita menyusun nombor mengikut tertib menaik dan juga tertib menurun. Lagi sekali saya ingatkan, tertib menaik bermula dengan nombor paling kecil kepada nombor paling besar, 2,800 kepada 3,100. Okey, kemudian kalau kita susun secara tertib menurun, kita akan bermula dengan nombor paling besar dan disusun kepada nombor yang paling kecil. Itu pergi yang seterusnya.
Okey, bilang menaik satu-satu daripada 521. 5,821 dia suruh dibilang secara menaik satu-satu. Okey. Jadi bermula dengan 5,821, kemudian 5,822, 5,823 sehinggalah 5,830. Ini kita bilang menaik satu-satu. Okey. Selepas 5,830 menjadi 5,831, 5,832 dan seterusnya sampailah 5,840. Kemudian jadi 5,841, 5,842 seterusnya sehingga 5,850. Okey, semua nombor ini dia bilang menaik satu-satu. Maksudnya dia akan ada perubahan di rumah sah. Okey. 1, lepas tu menjadi 2, kemudian 3, kemudian 4. Sebab dia menaik satu-satu. Perubahannya tu berlaku pada rumah sah. Okey. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Bilang menaik 10-10. Okey. Sekarang ni dia suruh menaik 10-10 pula. 10-10 maksudnya dia naik 10-10 lah. Bermula daripada 5,821. Okey. Okey, bila 5,800 ni bermula dengan 5,821 dia naik 10-10. Okey, bila naik 10-10 maksudnya perubahan berlaku di rumah 10. Okey, bermula yang ini. Tengok 20 berada di rumah 10. Kemudian berubah menjadi 3. 2 selepas 2 menjadi 3. Jadi 5,831. Seterusnya pada 5,841 dekat rumah 10 ni berubah. 2, 3, 4. Seterusnya menjadi 5. Dekat rumah 10. Jadi ialah nombor itu 5,851. Okey, kalau yang ini pula menurun 55. Menurun 55. Okey, bila menurun 55 bermula daripada 5,840. Sekarang nak turun pula. Sekarang dia turun 55. 5 ni berada di rumah sah lah. Jadi bermula 5,840. Berubah maksudnya bila menurun kita tolak 5 lah. 5,840 tolak 5 menjadi 5,835. Okey. Kemudian berubah lagi menjadi selepas 35 menjadi tinggal 30. Kat rumah asal ni dia menurun. 35 tolak 5 tinggal 30. Jadi 5,830 dan seterusnya 5,825. 5,830 tolakkan 5 dia akan menjadi 5,825. Okey. Untuk yang D pula dia suruh bila menaik 6. Kita nak naik 6. Bermula daripada 5,826. Okey. 5,826 dia menaik 6 maksudnya kita tambah 6. Ditunjukkan di sini. Okey. 5,826 itu bermula dengan 5,826. Kemudian dia menaik maksudnya kita tambah dengan 6. Dia naik 6. 5,826 tambah 6. Ia akan menjadi 5,832. Ni sama dengan ni, 5,832. Kemudian kita tambah lagi 6. Tambah lagi 6. Menjadi 5,838. Okey, kemudian apakah nombor yang berada di ujung ni? Kita tambah lagi dengan 6. Mendapat 5,844. So, jawapan di sini adalah 5,844. Okey.
Ini saya guna kalkulator. Okey, apa kata kalau kita guna Microsoft Word? Kita tengok macam mana kita buat. Okey, yang tadi saya dah buat 5,826. Okey, kemudian kita nak tambah dengan 6. Tambah 6, dia menjadi dapat 5,832. Ni hasil tambah ni. 6 tambah 6 jadi 12. 2 kat bawah, 1 di atas 2. 1 tambah 2 menjadi 3. 8 tak ada tambah apa-apa, turun bawah 8. Dan 5 tak ada tambah apa-apa, turun bawah 5. Jadilah 5,832. Okey. Ini kita cara tambah 66. Kemudian 5,832 ni kita nak tambah lagi 6. 5,832. Okey, kita nak tambahkan dengan 6. Okey, jawapannya kita akan dapat apa? 2 tambah 6, jadi kita akan dapat 8. Okey, 3 tak ada tambah apa-apa, kita akan dapat 3. 8 tambah 6 pun sama, tak ada tambah apa-apa, jadi kita akan turun 8 juga. Dan 5 tak ada tambah apa-apa, kita akan turun ke bawah menjadi 5. Jadi kita akan dapat jawapan 5,838 ni. Okey, seterusnya daripada 5,838 dia menaik 66, kita tambah lagi dengan 6. Jadi 5,838 kita tambahkan dengan 6. Okey, jadi 8 tambah 6 kita dapat 14. 4 kat bawah, 1 berada di atas 3. Jadi bila 1 berada di atas 3, 1 tambah 3 menjadi 4. Kemudian 8 tak ada tambah apa-apa, jadi kita turun 8. 5 pun sama, kita tak ada tambah apa-apa, kita akan turunkan 5. Jadi kita akan dapat jawapan di sini 5,844. Kita pergi seterusnya. Yang E ni dia kata bila menurun 2, 2. Okey. Sekarang yang tadi kita menaik, sekarang dia menurun. Menurun maksudnya dia akan berkuranglah nombor tu. Okey. Sekarang tengok ni, bermula daripada 5,847. Okey, bila kita berkurang maksudnya kita perlu tolak. Sekejap. Okey, kita perlu tolakkan nombor itu. Dia kata nak menurun secara dua-dua. Jadi kita akan tolak 2, 2. Okey, bermula dengan 5,847, kita tolak 2. 7 tolak 2, kita akan dapat 5. 4 tak ada tolak apa-apa, kekal 4. 8 tak ada tolak apa-apa, kekal 8. Dan 5 tidak tolak apa-apa, kekal 5. Kita akan dapat jawapan 5,845 ni, nombor yang seterusnya. Okey, kemudian dari sini kita nak turun lagi 2. Jadi 5,845 tadi. Okey, kita nak tolakkan dengan 2. Okey, jadi 5 tolak 2 kita akan dapat 3. 4 tak ada tolak apa-apa, jadi kekal 4. 8 juga tak ada tolak apa-apa, kekal 8. Dan 5 tak ada tolak apa-apa, kita kekal sebagai 5. Kita akan dapat jawapan 5,843.
5,843 adalah dekat kotak yang kosong ni. Ya, ini adalah jawapannya. 5,843. Okey. Betul ke? Selepas 5,843 menjadi 5,841. Okey, kita semak. Dia turun 22, maksud kita tolak 2 lah. 5,843. Ini semua kita kosongkan balik. Okey. 3 tolak 2, 1. 4 tak ditolak apa-apa, kekal 4. 8 tak ditolak apa-apa, kekal 8. Dan 5 tak ditolak apa-apa, akan kekal di 5. Okey, jadi kita akan dapat jawapan 5,841. Jadi betul lah ini. 5,841. Jadi sama seperti apa yang saya buat di sini lah. Maksudnya, bila kita menaik 66, maksudnya nombor tu kita perlu tambah 666. Kalau kita menurun 22, maksudnya bila menurun kita perlu tolakkan. Tolak berapa? Ikut ni. 22 lah kita tolak. Tolak 2 dan tolak 2. Okey, sehinggalah kita dapat jawapan. Okey, kita beralih kepada muka surat seterusnya. Kita tengok contoh yang ketiga ni. Okey, awak sini ada nampak ada nombor 7,390, kemudian 5,730, 5,830. Di sini ada 6,130. Kemudian awak ada 4,930 dan 3,930. Okey. Dia nak bila menaik 100-100. Okey, sekarang dia nak naik 100-100. Bermula dengan 5,730. 5,730. Okey. Bila dia kata menaik 100-100, maksudnya kita perlu tambah 100-100. Okey, tambah 100-100. Bermula dengan 5,730, kita tambah 100. Jadi sini sifar, sini sifar, sini 1. Kita tambahkan. Sifar tambah sifar, sifar. 3 tambah sifar, 3. 7 tambah 1, 8. Dan 5 tambah tak ada apa-apa, jadi kekal 5 lah. Okay, kita akan dapat jawapan 5,830. Sama dengan ini, 5,830. Okay, kemudian nombor seterusnya 5,830. Kita kena tambah lagi 100 baru dapat jawapan di sini. Jadi di sini adalah 5,830. Ini kita buang. Jadi kita tambah 100. Sifar tambah sifar, sifar. 3 tambah sifar, 3. 8 tambah 1, 9. Dan 5 tak ada tambah apa-apa, kekal sebagai 5. Jadi jawapan di sini adalah 5,930. Okey, maksud ini adalah 5,930. Kemudian seterusnya tambah lagi 100. 5,930. Kita tambahkan 100. Sifar tambah sifar, sifar. 3 tambah sifar, 3. 9 tambah 1, 10. Sifar kat bawah, 1 berada di atas 5. Okay, bila 1 berada di atas 5, 1 tambah 5 menjadi 6. Okay, jadi kita akan dapat jawapan 6,030. 6,030 adalah nombor yang berada di petak yang kedua sini lah. Okay, jadi yang seterusnya betul ke menjadi 6,130? Kita buat 6,030. Kita tambahkanlah dengan 100. Okay, 6,030. Yang kat sini tadi jawapan sini kita tambahkan 100, dapat kat 6,130. Jadi sifar tambah sifar kita akan dapat sifar, 3 tambah sifar 3, sifar tambah 1 1 dan 6 tak ada tambah apa-apa kekal 6. Kita akan dapat 6,130. Maka sama dengan nombor ini. Jadi betul lah apa yang kita buat lagi tadi. Okey. Kemudian yang bawah pula dia kata bila menurun 1,000-1,000. Okey, sekarang kita nak bilang pula menurun 1,000-1,000. Bila menurun maksudnya kita kena tolak lah. Okay. Kita bermula dengan 7,930. 7,930. Okay. Sekarang dia suruh menurun 1,000. Menurun maksudnya kita perlu tolak. Tolak dengan 1,000. Okay. Tolak 1,000 maksudnya macam ni lah. Okay. Tolak 1,000. Yes, sifar tolak sifar kita akan dapat sifar. 3 tolak sifar 3. 9 tolak sifar 9. 7 tolak 1 6. Jadi kita akan dapat jawapan 6,930. 6,930 adalah nombor yang berada di kotak yang pertama ni. Okay, sebab kita menurun. Menurun perlu tolak. Okay, seterusnya
daripada 6,930. Copy, pastekan kat sini. Okey. Okey, 6,930 kita tolakkan lagi dengan 1,000 sebab dia menurun 1,000, 1,000. Sifar tolak sifar sifar, 3 tolak sifar 3, 9 tolak sifar 9 dan 6 tolak 1, 5. Kita akan dapat jawapan 5,930. Ini 5,930 berada di petak yang kedua ni. Okey. Okey, kita kosongkan dulu. Tadi jawapan tadi adalah 5,930. Okey, kita turun lagi 1,000. Okey, sama tak dapat tak jawapan ni. Okey, tolakkan sifar. 3 tolak sifar 3, 9 tolak sifar 9, 5 tolak 1, 3. Maaf, 4. Dapat 4,930. Sama dengan ni. Okey, seterusnya daripada 4,930 kita tolakkan lagi 1,000. Kita akan dapat jawapan ni. Okey, kita buktikan di sini. 4,930 kita tolakkan dengan 1,000. Okey, sifar tolak sifar, sifar. 3 tolak sifar 3, 9 tolak sifar 9 dan 4 tolak 1, 3. Kita akan dapat jawapan 3,930. Sama dengan yang ni. Okey, jadi itulah cara kita bila menaik dan juga menurun. Kalau menaik maksudnya kita kena tambah mengikut nilai berapalah. Kalau dia menaik 100, kita naikkan 100, tambahkan 100 tambah 100. Kalau dia menaik 1,000, kita tambahkan 1,000. Okey, kalau dia menurun maksudnya kita perlu tolak. Ikutlah nilai apa yang dia nak. Menurun 1,000, kita tolakkan 1,000. Dan seterusnya. Jadi saya rasa itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi saya harap awak dapat untuk mengukuhkan dan untuk menambahkan pengetahuan anda, kita perlu buat latihan. Jadi saya nak awak buat latihan pada buku aktiviti yang awak dapat. Muka surat 6 dan juga 7. 6, 7 dan 8. Okey. 3 muka surat saya nak awak buat. 6, 7 dan 8 dalam buku aktiviti awak. Okey, jadi saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.